في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربينا الصغيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa wasallam. Okey, kita tunggu Kak Amira keluarkan slide kita ni. Bismillah. Kita masuk dalam bab mengulangi. Oh, ni bukan. Jauh sangat ni. Dah masuk rasanya siapakah yang diwajibkan sembahyang. Okey. Silakan. Sekejap saya Buka cari. surat Kalau ikut kitab kita 132. 132. Slide ni orang yang wajib bersolat. Lain. Betul Baik. Dalam bab solat Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab tajuk dia siapakah yang diwajibkan solat. Tetapi dalam slide tu orang yang wajib bersolat. Lebih kurang samalah tu maksudnya. Subhanallah. Semoga ibu-ibu, akak, sahabat-sahabat, hadirin-hadirat, keluarga besar Gemenur Iman, terutamanya saf kepimpinan, untuk seluruh ahli jawatan kuasa besar Gemenur Iman ini akan diberikan kebaikan yang luas dan diberikan kemudahan untuk berterusan berkongsi kebaikan jalan-jalan menuju ke taman-taman syurga Allah. Dan jalan ini adalah untuk mencari keredaan serta meletakkan diri dan jiwa kita, letak nama kita di dalam syurga Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Seperti mana sabda Nabi SAW sebagai satu peringatan kepada diri saya dan kita semua pada waktu yang sangat barakah ini. Tempat saya dekat Johor ni hujan lebat, dan di mana pun kalian berada, ibu-ibu berada di seluruh Malaysia terutamanya ni, dan boleh jadi ada sebahagiannya di Brunei Darussalam, boleh jadi di luar daripada Malaysia ataupun di mana pun, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memandang usaha kecil kita ini, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Man salaka tariqan ila talabil ilmi faqad sakhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang berusaha untuk masuk ke dalam majlis ilmu ini, mencari jalan, bersusah payah, sama ada dalam keadaan apa jua pun, dan berusaha untuk memasukkan diri dalam mana-mana majlis ilmu. Apatah lagi hari ini adalah pengajian Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i, dikira sebagai kelas satu daripada fardu ain untuk menyempurnakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan memahami apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan persoalan hari ini adalah kitalah yang telah diberi izin oleh Allah dalam agama yang sempurna ini, dalam agama yang fitrah ini. Masya Allah, orang yang wajib bersolat ini permulaannya adalah mereka yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Setiap Muslim lelaki dan perempuan, dan kebanyakan dalam kelas hari ini adalah perempuan, wanita solehah, muslihah. Ini doa dia hujan ni. Moga kita bukan baik seorang-seorang, kita bawa orang lain sekali berbuat kebaikan. Inilah yang dilakukan oleh saf kepimpinan Gemenur Iman dan seluruh ahli keluarga besarnya lah. Sebab kalau ada setakat admin je, tak ada yang datang tengok pun tak jadi juga. Jadi kedua-duanya mempunyai kebaikan dan keberkatan yang luas. Dan bila persoalannya orang yang wajib bersolat ini, pastinya seperti mana yang saya sebutkan tadi tu, yang tertera dekat skrin laptop ataupun handphone kalian ni, Allahumma salli ala Muhammad, maka dia mesti orang Islam, lelaki dan perempuan, dan waras. Jadi siapa-siapa yang hari ini rasa diri dia tak berapa nak waras, tak wajib lah. Itu aja. Rasa kalau kita waras, wajib lah. Kalau tak buat, berdosa lah. Gitu je.
Waras saya semua insya-Allah. Ni waras bukan tanya khabar bahasa Jawa tau, bukan. Waras ni maksudnya dia sihat walafiat, bukan setakat jasad. Yang penting dia punya akal fikiran. Insya-Allah juga Torina. La ilaha illallah, biar betul. Muhammadur Rasulullah. Dia kalau tanya waras, maksudnya akalnya baik, dia sebutnya alhamdulillah. Sebab masih lagi dalam ingatan yang baik dan tahu yang bercakap ni Ustazah Nolia, contoh macam tu kan. Kalau ditutup kamera, agak-agak tahu Ustazah Nolia. Mestilah tahu sebab saya memang kelas saya ni kan. Kalau Tahu tiba-tiba baru, suaranya. kalau pertama kali dengar suara, tak tengok muka, sampai hati kau giling kepala kat Amirah. Tapi tak apalah. Tapi itulah cerita bagaimana seorang wanita dan lelaki ini sebenarnya bila dia orang lelaki, dia orang perempuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian dia orang Islam, kemudian dia sihat tubuh badan dan dia sihat akal fikiran, maka wajiblah solat ke atasnya. Wajib ke atasnya, insya-Allah. Jadi ini kerana ia tidak sah ditunaikan oleh orang kafir dan tak wajib bagi orang kafir, tetapi orang kafir ni wajib menerima seksaan ataupun balasan yang tidak dituntut. Dia tak wajib kat dunia, tetapi dia akan dituntut kewajipan itu di hari akhirat. Siapa yang selamat sekarang? Alhamdulillah, moga-moga kita adalah golongan yang selamat itu, kerana pertamanya kita masuk dalam agama yang sempurna ini, agama Islam. Kemudian kita masih lagi golongan sama ada lelaki ataupun perempuan, dan kita waras. Maksudnya akal kita bagus dan baik dan tahu apa benda kita nak buat dan apa kewajipan kita. Kerana ia tidak sah ditunaikan oleh orang kafir. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Walau bagaimanapun ia tetap wajib ke atas mereka dengan suatu kewajipan yang menyebabkan mereka akan menerima balasan. Balasan apa? Seksaan di hari akhirat. Kerana mereka mampu dan boleh mendirikannya dengan memeluk agama Islam. Tapi dalam kata keimanan dan ketakwaan di sisi Allah, orang yang beriman ini adalah pilihan Allah. Allah pilih kita. Allah pilih kita untuk berada dalam agama ini. Allah pilih kita untuk belajar. Allah pilih kita untuk berilmu dan beramal. Allah pilih kita. Seperti mana sabdaan baginda daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mudaththir. Suratul Mudaththir gini. Atas sikit ya. Betul. Dalam buku Suratul Mudaththir. Surah Al-Mudaththir ayat 42 sehingga ayat 47 yang telah diperintahkan oleh Allah dan akibat daripada tidak mengerjakan perkara ini dan apa jawapan kita kelak di hadapan Allah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atainal yaqin. Sadaqallahul azim. Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, Allah bertanya dan Allah berfirman, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar ni? Kenapa masuk neraka sakar ni? Maka orang-orang yang bersalah ini, mereka menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan solat. Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan solat dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Take note tu. Bukan setakat kita buat solat je kepada Allah, tapi kita tidak berkongsi apa-apa dengan masyarakat kat luar. Apatah lagi kalau kita ada harta. Harta nampak. Wang ringgit. Ada harta yang boleh dijual, boleh digadai. Boleh dijual, boleh maksudnya dinilaikan. Itu adalah harta. Dan kita tak berkongsi pun dengan orang yang memerlukan. Masuk juga neraka sakar rupanya. Yang golongan ini. Subhanallah. Dalam surah Al-Mudaththir ini. Dan kami dulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah. Kalau ada orang viralkan satu perkara buruk, dia pun sibuk komen. Macam, ramai tak orang begini sekarang?
Sangat ramai. Tapi bila dia masuk satu link majlis ilmu, nak like pun krik-krik. Maksudnya. Nak like pun fikir. Nak like ke tak nak like? Nak like ke tak nak like? Wah, benda tu majlis ilmu. Lagi-lagi kalau yang masukkan tu Ustazah Noh agaknya. Agaknya lah. Aku nak tengok aku punya FB Aku punya FB Ibu tahu kan FB saya kan? Tapi dah lama saya tak buat live FB ni. Jangan kata tak tahu Kak Amira. Aku tuntut kat dunia ni kan. Allahumma salli ala Muhammad. Ini bukan tuntutan Allah, tuntutan saya ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ibu kakak yang dirahmati Allah sekalian, kita ni dapat nampak kebaikan. Kita ni tiba-tiba teragak-agak nak suka. Tapi bila nampak je benda-benda dunia, laju dia like tu. Tapi cerita pasal bab agama, cerita bab ingatan, adalah 2-3 orang. Tu yang saya cakap apa tadi tu? Ayatnya apa? Apa istilah dia? Apa? Tak ada apa, tak ada siapa nak jawab. Aku dah ya tadi. Krik-krik. Dia macam, tak like ke? Tak payah. Ustazah hari-hari dah share dah benda baik ni. Tak payah nak like sangat. Betapa ruginya kita melihat satu kebaikan. Pandang pun tidak. Suka pun tidak. Sebar pun tidak. Saya minta maaf, bahasa saya kasar sikit petang ni. Kau nak cakap apa depan Allah besok? Kita nak cakap apa depan Allah? Apa nak jawab? Ni nak jawab macam ni ke? Dan kami dulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah. Tapi cerita je keluar benda-benda yang boleh jadi Allah SWT Muhammad. Benda yang menarik perhatian dunia ni. Laju dia. Laju like, laju sebar, laju share. Dan dia memperkatakan. Apatah lagi kalau bercerita pasal keburukan. Wala'udzubillah min zalik. Wala'udzubillah min zalik. Moga-moga kita adalah golongan yang dipilih oleh Allah bila nampak satu kebaikan. Paling tidak, tekan like tu Okey. Mana handphone saya lagi satu Sekejap saya ambil handphone saya lagi satu. Sekejap, tengah cas tadi. Sajalah petang-petang Khamis, hujan-hujan ni kan. Kita nak mengajak buat kebaikan. Semua yang ada handphone 2. Siapa yang ada handphone 2, handphone 3, tab 3 ke apa kan. Kalau tak ada nanti, lepas kelas. Okay. Saja lah kan. Sebab IG saya ni orang tak kenal. Tapi sebulan ni, saya punya kelas semua kat IG. Sebab FB saya tak boleh buat live. Kena restricted. Itu ujian untuk saya. Kak Amira. Aku tengok satu aku punya kelas Nama kau tak ada tau. Saja je kan. Dah lama tak buka IG. Buka lah hari ni. Terus masuk kat ni. Kat Shirley Hassan. Lagi siapa nak masuk? Sila. Masuk IG. Masuk. Silakan. Kak Sorina. Silakan. Ya Kak Sorina. Nak tanya apa? Angkat tangan. Oh tak jadi. Okay. Tak ada. Apa Kak Sorina? Line tak clear Kak Sorina. Sebab tak buka kamera. Oh. Kat sini hujan. Akak duduk dekat Bangi ni sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah. Moga-moga ada kebaikan. InsyaAllah. Ibu kakak yang rahmati Allah sekalian. Dia mudah je dalam hidup kita ni. Nak dapat kebaikan. Tapi belum tentu Allah pilih untuk kita buat kebaikan. Dalam surah Al-Mudathir ini. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kita duk berkata perkara yang salah. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Wala'uzubillah min zalik. Kita tak adalah sampai macam ini dah. Mudah-mudahan tidaklah. Dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan. Itu adalah orang kafir. Orang Islam tidak begitu. Tetapi, ada tetapi petang ni. Saya bagi sedikit pencerahan lah. Berkaitan tentang mendustakan hari pembalasan ni. Dia bukan semestinya kita cakap tidak lah. Kadang-kadang kita tak menyukai dan tak mempercayai dengan sepenuhnya juga. Adalah ciri-ciri yang ada pendustaan untuk hari pembalasan. Wal na'udzubillah min dzalik. Sehinggalah kami didatangi oleh perkara yang tetap diyakini. Apa dia? Hari kiamat. Bila sampai hari kiamat tu nanti semua orang akan menyesal. Macam mana dia orang menyesal? Ya Allah, kenapa dulu masa diajak untuk buat kebaikan, aku tak buat? Kenapa bila diajak masuk ke majlis ilmu, aku tak singgah? Kenapa ketika mana aku diajak untuk berkongsi rezeki, aku melambatkan perkara itu? Ini cerita orang yang permulaannya dia tak solat. Dan dia
Berintit, dia maksudnya dia berkait. Banyak perkara sebelumnya yang menyebabkan akhirnya kita melalaikan perkara kewajipan ini. Dan adalah kesakar ini, kalau diberitakan, nak cerita pun takut. Dia punya bahang, neraka ni, setiap neraka ni, macam kita bau syurga, 500 tahun, ataupun 100 tahun, ataupun 1000 tahun, dah bau wangian tu, orang kafir ni, orang yang tinggal sembahyang ni, walaupun dia beriman, dia dapat menghidu bauan betapa dahsyat dan busuknya dan tidak mampu untuk dibau dan menyebabkan dia menyiksakan kita ketika itu. Baru bau tau. Bau bahang api neraka tu. Yang tak boleh digambarkan. Alhamdulillah min zalik. Jadi untuk kita cover semua perkara yang Allah telah bagi tahu kita ini boleh jadi pernah, minta maaf cakap, tertempias dengan perkara-perkara sebahagian daripadanya. Pernah tak kita melewatkan solat? Pernah, mengaku saja. Pernah tak kita solat tapi kita punya rukun tak sempurna? Sebenarnya tak sah. Tapi kita larung je. Kita jalan je. Kita rasa kita dah betul. Contoh macam itu. Kemudian kita sembahyang, kita suka sembahyang sendiri. Bila orang ajak sembahyang jemaah, dia kata tak apa, pergi dulu. Bagus tak bagus sembahyang? Bagus. Tapi sendiri. Dia tetap akan mengurangkan kebaikan dan ada penyesalan kelak di hari akhirat. Ditambah lagi walaupun sembahyang hari-hari, awal waktu. Tapi bila buka media sosial, bila buka mana-mana grup WhatsApp atau mana-mana kawan-kawan, agaknya kawan-kawan lama ke, kawan baru ke, sahabat-sahabat ke, maka dia sama-sama minta maaf. Bahasa sekarang apa? Duduk borak-borak, batu cerita pasal orang. Dia bukan cerita mengumpat tu, biasa dengar. Dia dah lali. Membawang. Wah, membawang katanya. Subhanallah. Waalaikumsalam yang memberi salam. Ahlan. Membawang. Aku pun tak tahu macam mana istilah membawang tu boleh keluar. Apa hal bawang pula dikaitkan dengan benda-benda macam ni? Selalu kalau bawang ni sakit mata kalau kita kopek-kopek kulit dia tu. Tapi dia orang ni membawang. Mata tak sakit, hati tak sakit, jiwa pun rasa macam tenang aja. Cerita wa kunna nakhudu ma'al qaidin itu adalah menyebabkan kita termasuk di dalam golongan neraka sakar. Wal na'udzubillah min zalik. Kalau kita pernah melakukan perkara itu, bertaubat. Berdamailah dengan Allah dan bertaubat. Oh, hari ini pagi petang siang malam kita berdamai je kat Amira kita. Kita bertaubat dengan Allah je kat. Ni jangan ada tiba-tiba ada soalan cerita kurafat dekat Amira petang ni. Aku tubit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam surah Al-Mudathir ini, ibu-ibu, kakak, sahabat-sahabat, seluruh saf kepimpinan Gubernur Iman dan sahabat-sahabat yang berada lepas ni akan melihat siaran ni semula, takutlah dengan Allah. Takutlah dengan Allah. Kerana ayat ini ayat yang nyata. Ayat ini adalah terlalu mudah untuk difahami sebenarnya. Tetapi moga-moga ini hanya untuk orang yang kafir. Tapi ceritanya tak solat. Tak solat ni adalah orang yang boleh solat. Bermaksud ada golongan di kalangan kita ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barakasallam. Menyebabkan kita boleh terjerembab dan termasuk di dalam golongan yang rugi, malahan akan disiksa oleh Allah di dalam neraka sakar. Selepas selesai selagi siksaan itu, moga-moga akan dikembalikan ke syurga Allah. Tapi kalau boleh, ya Allah, kalau kami pernah lalai untuk menunaikan kewajipan solat kami dan menyebabkan kami lalai dengan tutur kata kami lalai sehingga kami menghinakan dan kita tidak menerima sepenuh hati dan jiwa tentang kedatangan hari kiamat ini. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga kita diberi jalan kembali untuk bertaubat di sisi Allah Azza wa Jalla jika pernah melakukan kesilapan ini. Amin. Allahumma amin. Jangan sampai nanti dah datangnya hari kiamat baru kita menyesal. Kita dah dibagi tahu awal kat dunia ni. Semua perkara sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan pasal tinggalkan sembahyang aja.
kita bukan pasal dia tinggalkan perkara-perkara baik je. Tapi dalam sembahyang tu jangan dalam kita menunaikan solat itu janganlah kita pun buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Seperti mendustakan apa yang orang bercakap dengan perkara yang benar walaupun dia menyakitkan, walaupun dia menyesakkan, walaupun dia sukar untuk diterima. Walla'uzubillah min zalik. Ya Allah, ampunkan kami jika kami pernah lalai. Janganlah kami menyesal kelak apabila sudah pada waktunya kami tidak boleh berbuat kebaikan, terutamanya menunaikan ibadah solat ini. Moga kami daripada golongan orang yang sentiasa mendirikan solat. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Allahumma amin. Solat juga tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak. Jadi ibu-ibu jangan gaduh sangat dengan kanak-kanak. Next. Bahawa sesungguhnya kanak-kanak yang kecil ini kerana mereka bukannya di kalangan orang yang mukallaf. Kanak-kanak tidak mukallaf. Orang gila juga tidak sioman dan tidak mukallaf. Dan perempuan yang kedatangan haid dan nifas kerana solat mereka tidak sah disebabkan ada halangan hadas besar. Kedua-duanya adalah perkara yang diberikan kemudahan dan tidak akan ada gantian, tak perlu diqadha. Apabila orang kafir memeluk agama Islam, dia diberi hidayah oleh Allah dan taufik. Juga tidak dituntut untuk mengqadhakan apa-apa kewajipan yang lepas sebagai satu tarikan dan juga sebagai satu galakan supaya mereka menyintai dan mengasihi agama Islam ini. Seperti mana dalam surah Al-Anfal ayat 38, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Bismillah. Apabila Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kufur Azza wa Jalla. Nescaya akan diampunkan dosa mereka yang lalu. Mereka akan jadi suci dan bersih. Jiwa, raga, tubuh, badan dan segala-galanya. Diampunkan segala dosa. Akan diterima segala amalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barakassalam. Jadi ibu-ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian, tetapi jangan cakap begini pula. Untungnya orang yang mu'alaf ni, kita lebih beruntung tak? Kita lebih beruntung bu. Kita lahir-lahir saja, ayah kita, ataupun arwah ayah kita agaknya dulu, ataupun keluarga kita, dah beramal dengan sunnah Nabi sekurang-kurangnya, lahir saja akan diazankan dan diiqamahkan. Tapi zaman dulu, dia kalau lelaki dia azan. Orang perempuan dia iqamah. Yang itu kesilapan dari ilmu. Walaupun taklah dia menjadi satu dosa. Dia, lelaki, perempuan, sunnahnya sama. Azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Sunnahnya. Yang baru lahir. Bukan lelaki azan, perempuan iqamah. Boleh? Dulu cuba tanya mak bapak kita. Mak bapak dah tak ada, Ustazah. Mak bapak kita dah tak ada. Tapi dia tetap buat perkara itu. Boleh jadi ada sedikit kekurangan. So sekarang dah tahu. Kita bagi tahulah generasi yang sekarang ni buat perkara yang betul mengikut sunnah Nabi SAW. Dan dia akan membawa kepada satu pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lahir-lahir, kalimah tauhid yang akan didengarkan di telinga mereka. Faham ke tak baby tu? Tak faham. Tak tahu pun apa yang dikumandangkan oleh ayah tu. Jadi kalau tak ada ayah, jangan maknya pula. Dah lah berapa salin. Dia pula buat. Mintalah tolong orang lain. Mana tahu ada staff-staff ke, pakcik dia ke. Untuk
buat perkara sunnah itu, amalkan perkara sunnah. Jadi sesungguhnya kita lebih beruntung daripada orang kafir kerana mereka yang beragama Islam daripada seawal kehidupannya adalah dipandang dan dipilih oleh Allah. Ada kesilapan, kita bertaubat, kita perbaiki. Akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan ada pengampunan dan pandangan atas usaha kita, insya-Allah. Dan itu lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Manakala orang yang murtad pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang murtad, orang murtad ni dia orang yang beragama Islam, kemudian dia keluar dan kembali masuk kepada agama Islam. Dia wajib mengqadakkannya mengikut mazhab Syafi'i. Semua kewajipan yang luput pada sepanjang masa murtadnya sebagai amaran keras kepadanya. Solat kena qada. Kalau dia murtad contohnya 2 bulan, 2 bulan lah kena qada. 2 tahun, 2 tahun kena qada. Kalau Allah beri dia izin untuk kembali ke agama Islam ni semula. Moga-moga kalau mereka pernah bermula dengan agama Islam, yang murtad ini akan kembalilah kepada agama yang sempurna ini balik, insya-Allah. Tapi kita yang berada dalam agama yang sempurna ini jangan sekali-sekali berfikir untuk menjadi seperti mereka. Wal na'udzubillah min zalik. Dan seterusnya, sehubungan itu perempuan yang kedatangan haid dan nifas pula tidak wajib mengqada solat yang tertinggal semasa haid dan nifas supaya tidak menyusahkan orang perempuan. Keberuntungan lagi untuk kita, umat Nabi Muhammad. Cuti kadang sampai 15 hari. Sebulan tu, setengah bulan tak solat. Lepas tu fikir, saya dah uzur 20 hari ni orang. Mana ada uzur 20 hari ke? Maksimum haid adalah 15 hari, 15 malam. Lepas tu kena masuk kelas fiqah. Bukan main Ustaz Zanu. Masuklah kelas fiqah. Ataupun masuk kelas berkaitan dengan fiqh wanita. Sebab ceritanya memang cerita tentang perempuan. Ya Kak? Nak cakap apa Kak Amnira? Macam nak cakap tu. Tak ada, tak cakap. Silakan Ustazah. Silakan. Saya memang tengah cakap pun. Alhamdulillah. Tak adalah. Maksud saya, apabila kita semua ni, subhanallah, terutamanya orang perempuan, sehingga kan bila ada satu kurniaan, saya suka cakap akhir ni kurniaan tau. Sebab tak adalah kita duk sedih aja, sakit pinggang manjang aja. Ni cerita kat bila lah? Bukan pagi tadi. Cerita semalam. Kat kelas lain. Cerita di mana orang perempuan punya emosi ni, dekat kelas saya, Allahumma salli ala Muhammad, dekat Masjid As-Sabirin. Emosi orang perempuan ni sebulan, dia cuma baik 5 hari, seminggu je, 7 hari je. Siapa setuju? Angkat tangan. Tak setuju, tak payah angkat tangan. Kau kau tak setuju Okay, Kak Rabidah setuju. Terima kasih Kak Rabidah. Terima kasih Kak Rahmah. Terima kasih Kak Seliana. Terima kasih Kak Jumini. Betul ke kau setuju dengan aku ni? Kau memang tak ada orang angkat, aku pergi angkat. Kak Irwana, Kak Ani Muda, Kak Zalina Ibrahim. Dia orang ni dah dengar dah semalam ni. Kak Suranai. Lagi siapa tu? Ramai. Kak Sorina Hussein. Experience masa betul dalam label room. Bila conduct case akan azan iqamah. Tiba-tiba ini dah cerita lain. Kita dah terlepas benda tu tapi tak apa. Sebenarnya Kak Sorina bukan sunat untuk Kak Sorina yang azan kan ataupun iqamah kan. Azan hanya untuk orang lelaki, iqamah hanya untuk orang perempuan. Okey? So berhati-hati. Walaupun masa tu tak ada orang, kalau orang lelaki tak ada, kita hanya iqamahkan saja. Okey, Kak Asmah, Kak Ira yang angkat tangan semua ni, Kak Irwana, ibu Kak yang rahmati Allah sekalian, kecuali Kak Amnira dan admin Gemenur Iman tak ada seorang pun angkat. Kalau lepas ni tak setuju dengan aku, siap ke? Kena setuju juga. Tak kira lah, paksa. Tak adalah. Tak adalah nak paksa sangat Kak. Tapi itulah hakikat. Mana Kak Amnira? Sila munculkan diri. Saya. Sebab dia hilang. Okay, Kak Amnira dengar baik-baik. Wakil untuk Baik. seluruh keluarga besar Gemenur Iman ni. Seminggu sebelum uzur, sakit pinggang tak? Ya, memang sakit Sometimes pinggang. lah, sometimes. Ada tak rasa sengal-sengal? Ada. Tak selalu. Kak Amira kena jawab ni. Kak Amira kena jawab ni. Ada tak sakit sengal-sengal? Tak selalu Zaza. Yelah ada ke tak? Aku tanya jawab je. Ada ke tak? Ada. Ada. Pernah. Ada.
Lepas tu, hati resah gelisah ke tak? Orang lain dah ada jawapan. Kak Amirah je aku nak. Kadang-kadang Ada kan? Maksudnya kadang-kadang tu ada. Sakit hati tak kadang-kadang dengan suami? Kadang-kadang ada. sometimes. Lepas tu muda-muda ada tambah senggugut. Sekarang dah berusia kurang senggugut. Okey. Sebelum sakit pula. Sebelum uzur, dia dah ada kekurangan dengan perasaan jiwa dan raganya menjadi yang sedikit resah dan gelisah sajalah. Tak adalah resah sangat pun. Tapi dia tak stabil lah maksudnya. Bila 7 hari uzur, kadang pegang pun sakit hati. Suami nak pegang, nak pimpin je, nak je. Tak nak. Tiba-tiba tak nak. Tak semualah. Kak Amirah mungkin tak lah agaknya. Sebab dia macam, dia memang suka buat dia memang suka buat pahala berganda. Tu tak apa. Tu ayat dia tu bad mood. Ada je yang tak kena. Anak tu dia lalu tak ada buat apa-apa pun. Tapi tiba-tiba terbunyi je. Kita rasa macam, ya Allah, emosi tak stabil. Lepas tu lepas seminggu pula, patutnya lepas seminggu lah agaknya lah, kalau yang dia punya uzurnya dalam 6-7 hari macam tu. Suami baru nak duduk dekat-dekat. Masa tu boleh emosi belum stabil lagi sangat. Dia agaknya gurau-gurau sikit je. Kita pun rasa pelik je. Benda tu tak ada apa-apa pun. Tapi emosi orang perempuan ni, inilah kelemahan dia. Tapi tu semua adalah mindset. Dan dia boleh diubah. Dan dia boleh berubah. Tapi saya belajar ni betul masa mula-mula, kalau tak belajar betul-betul dan tak faham tentang macam mana nak mengurus emosi dengan baik, ketika kita dalam uzur, dalam haid dan nifas, pernah tak dengar orang yang selepas bersalin, dia tak boleh emosinya terganggu. Betul tak Kak Sorina? Ya, meroyan. Boy, kau main lagi. Laju, goyan cakap. Betul. Memang betul Ustazah. Dia kena diberikan layanan sebaiknya. Bukan main ni, hormone imbalance. Okay, right. Kita dalam bahasa Inggerisnya. Semua tak stabil lah kan? Mengaku sajalah kita ni memang begitu sebenarnya. Kerana itulah kekurangan orang perempuan. Alhamdulillah Kak. Korang tak payah kodok dah. Haid dan nifas tu. Bayangkan kalau ditakdirkan oleh Allah SWT suruh kodok macam puasa. Mau lagi meroyan, minta maaf. Astaghfirullahaladzim. Kau ni lah mula sebut meroyan ni, betul lah. Maksudnya dia terganggu, emosinya terganggu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi sekarang tak kan? Sekarang dah berilmu. Sekarang dah beramal. Sekarang emosi juga. Tapi pendam aja. Pendam, jangan pendam sangat Kak. Kongsilah dengan Allah. Bagi tahulah, ya Allah, bahawa aku sekarang ni sakit hati dengan suami aku. Aku suruh beli mie goreng. Dia beli kotiau goreng. Tengah sakit geram dari itu kan. Contoh, benda kecil je. Emosi kan. Ni saya exaggerate sikit lah. Saya berlebihan sedikit. Sebab saya tengok drama kan, macam itu kan. Benda tiba-tiba, contoh macam saya tak makan tauge tau sangat. Bukan tak makan tauge langsung, tak makan tauge sangat. Tiba-tiba kalau ada orang letak tauge, muka kanan boleh berubah juga tak sebenarnya. Contoh macam itulah kan, contoh. Yang ni bukan dalam keadaan haid dengan nifas tau. Aku yang muka tauge tadi tu. Contoh lah. Bayangkan kalau memang tiba-tiba tengah sakit pinggang, tengah senggugut, pergi makan kat kedai, saya tak ada orang belikan makanan saya kena beli makanan saya sendiri kan. Tiba-tiba orang yang ambil order tu, dia salah. Dia salah buat apa yang kita order. Kita tengok makanan tu, kita tengok dia. Ni sabar. Saya macam tak ada minta tauge ni. Cakap macam pelan lagi kan. Sekali-kali kedua, datang lagi benda yang sama juga. Contoh kan. Kali ketiga tiba-tiba ujian yang sama. Paling tidak, kita akan letak tepi macam itu. Lepas tu terkuis. Saya kuis lah. Benda tu lah saya tepikan. Tapi saya tak adalah sampai 3 kali macam tu. Tak pernah lagi. Ini cerita
Buatan, cerita buatan saja. Saya Exaggerate. memang tak makan toge ke? Makan, saya dah makan dulu banyak masa muda. Dulu kecil lauknya tauge je semua. Tauge sawi, tauge kucai, tauge kobis. Saya sekolah hari-hari lauk tengah hari saya tu. 5 tahun. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tapi aku memang makan lah. Sebab dia memang beli nasi bungkus RM1. Tak naik-naik harga 5 tahun. RM1 tu masa saya sekolah tu, sekolah menengah. Buka je, lauknya sama. Besok sawi, lusa kobis, tulat kucai. Patah balik nanti, masak lemak. Sajalah, ini nak cerita je. Saya tak cakap benda tu tak baik. Benda tu baik. Kecuali kalau toge tu di siang elok-elok, cantik. Lepas tu dia tak berapa nak anu sangat lah. Tak berapa nak lecur sangat ke apa tu. Boleh lah. Tapi pun saya kurang lah. Sebab dulu dah makan banyak. Kalau sayur lemak tauge tu ada tahu banyak, saya letak tauge 3-4 helai je, tahunya 4. Macam tu lah, contoh lah gitu. Ini apa cerita pasal saya ni? Okey, kita kembali kepada kita punya hal ni orang perempuan, benda-benda macam itu pun boleh buat emosi. Pada waktu tu, boleh jadi kita tak uzur, kita tak dalam keadaan nifas, tak. Tetapi boleh jadi kita dalam keadaan sihat pun kadang-kadang emosi kita tak stabil. Apatah lagi bila Allah uji dengan sedikit kekurangan. Kerana bila kita dalam keadaan haid dengan nifas, agama kita kurang. Itulah sebabnya wanita ni agamanya kurang. Kerana kurang solatnya. Kurang wiridnya. Astaghfirullahaladzim. Kurang zikirnya. Kerana dia dah tak boleh solat. Bayangkan kalau dia bersalin. Paling-paling tidak pun kebiasaan orang Melayu, 30 hingga 40 hari dia tak solat. Itu belum lagi sebelum bersalin. Tiba-tiba ada keluar darah, ingat darah haid. Sebelum bersalin bukan darah haid, okey? Kita dah selesai bincangan perkara tu sebelum ni. Dia adalah darah istihadah. Kecuali dia melepasi kadar 24 jam. Kalau dia sakit nak bersalin tu lebih daripada 2-3 hari. Kalau keluar darah, itu baru dikira darah haid. Walaupun sebenarnya dia darah istihadah. Tapi sebab dia dah lebih 24 jam. Lain. Kan ada orang yang sakit bersalin kan lama kan? Kadang 2-3 hari, kadang seminggu kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ibu akak yang rahmati Allah sekalian, betapa beruntungnya umat baginda Nabi Muhammad SAW bagi orang perempuan ni ketika dia haid dan ketika dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nifas. Dia tak perlu qada. Masya Allah. Kalau tak, kata kakak kelas malam, kerjanya asyik mengqada je lah kita ustazah, tak buat benda lain. Betul juga. Kalau tiba-tiba dia period 15 hari. Jadi 15 hari ke depan tu dia asyik sembahyang aja nak qada. Dengan sembahyang yang wajib lagi. Macam mana? Bayangkan kita sangat diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tidak wajib qada bagi orang gila ataupun yang pitam selepas mereka pulih daripada penyakit. Pitam yang bukan pura-pura pitam, memang pitam betul. Apatah lagi sehingga boleh hilang ingatan. Gila ni dia sedar, tapi dia tak siuman. Pitam ni dia tak sedar, tetapi dia pun tak kira tak siuman juga. Tapi ada orang yang sedar, tapi dia pun tak sium, bukan tak siuman, dia tak tahu apa yang dia cakap. Yang itu hukumnya sama dengan yang ni. Dia tak tahu pun apa yang dia cakap, tapi dia boleh bercakap. Dia tak ingat pun apa yang dia cakap. Hilang ingatan lah seketika. Dia tak perlu qada kalau dia waktu tu kena solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Rufi'al kalam an salathah. Anis saghir hatta yakbur. Wa anin na'im hatta yastayqis. Wa anil majnun hatta yaqil. Tidak dicatat dosa daripada 3 golongan. Kanak-kanak sehingga dia balik. Sebab itu pagi tadi kan ada cerita pasal ambil rambutan orang masa belum balik kan. Aku tak dosa lah pagi tadi tu. Tapi kalau petang ni dah balik ni, tiba-tiba aku ambil rambutan tak minta izin, dosa tak? Dosa. Begitu je lah. Apatah lagi kalau kita tak sembahyang, kita tak solat.
Lepas tu kita membawang pula tadi tu. Itulah tadi ada kakak tu cakap, tengah rewang-rewang, potong-potong bawang, lepas tu bercerita pasal orang. Itu dia. Macam pantun tak berapa kena tapi boleh lah. Duk rewang-rewang tapi cerita pasal orang. Lepas tu dia istilah membawang. Walna'udzubillah min dzalik. Dia kalau tak cerita pasal orang tak meriah betul tak? Dosa berkoyan-koyan. Tahu berkoyan-koyan? Banyak betul istilah hari ni aku guna. Astaghfirullahalazim. Masya-Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan kita bersamalah, insya-Allah. Ya Allah, betapa kita ni banyaknya leka dan lalai. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan yang membezakan antara orang yang disebutkan kanak-kanak kepada dewasa, orang yang tidur sehingga dia jaga. Orang tidur, kalau dia bercakap, dia kira dipanggil mengigau kan? Kadang-kadang orang mengigau ni, dia mengigau perkara baik dan perkara tak baik. Dua-dua dia boleh buat. Orang Johor suka cakap macam tu. Ya. Tak jugalah Kak. Hari ni saya punya mood tak tahu lah. Dia tadi cerita tak emosi tu, banyak macam keluar daripada mulut saya ni. Saya minta maaf lah. Tapi berkoyan-koyan tu memang dululah masa belajar selalu cakap lah. Bila dah dewasa ni jarang. Tadi ni sebab nak cerita ada kaitan dengan perkara kita nak cerita ni. Kita duk cerita pasal orang lebih-lebih. Itulah. Kemudian, dan orang gila sehingga disiuman. Dalam tiga-tiga golongan ni, ibu-ibu yang mana? Yang mana? Orang yang tidur hingga dia jaga. Sekarang ni kau tengah belajar, kau tak tidur. Gila ke tak? Kita? Tak. Alhamdulillah, ya Allah, tak gila kita bertakbir rupanya. Satu lagi. Sekarang ni kita kanak-kanak ke? Allahu Akbar. Mak orang ni, nenek orang ni, isteri orang semua ni. Dan dia dah dewasa. Dia kakak kepada adik-adiknya yang kecil. Subhanallah. Balik ke tak? Siapa balik angkat tangan? Berani kau tak mengaku tak balik hari ni? Mana boleh? Semua balik ni. Dah ada anak kan? Angkat tangan. Balik Kak Jemini, Alhamdulillah. Kak Suaya jangan nak gelak sangat. Angkat tangan semua. Kak Amira, tutup sekejap slide. Saya nak tengok. Semua orang angkat tangan ke tak? Aku takut ada orang tak mengaku balik ke ni. Kak Amira, tutup slide sekejap. Tutup. Jangan pin. Unpin. Mana Kak Amira aku ni? Unpin. Oh, Unpin dia lah, tak boleh unpin. orang. Dia automatik. Belum balik Ustazah. Gurau je dia marah. Unpin. Kejap je, unpin je. Ustazah kena unpin. Oh, saya ke yang kena unpin? Saya tak boleh. Ustazah unpinkan saya punya. Okay. Alright. Okay, semua orang balik dah ni. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Jadi semua ni, cerita bila semua dah balik ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bersyukurlah kita berada dalam fasa di mana kita adalah mereka yang dipandang oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan padanya ada pahala dan kebaikan yang akan dinilai. Satu kebaikan. Berapa Kak Amira ganjaran? 10 gandaan. Dalam hadis yang sahih, dia boleh jadi 70. Dalam hadis yang sahih juga, dia boleh jadi 700. 70,000 dan 700,000. Bukan balik je Ustazah. Umur pun dah apa? Nanti saya baca kejap Tak faham ambil masa sikit. Umur pun dah setengah abad. Setengah abad okey Kak. Ada yang dah tak ada abad ni. Tak adalah, ada. Maksudnya terlebih abad. Kita ni dah nak sampai ke penghujung usia kita. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Kerana dalam perjalanan kami menuju usia kami sekarang, boleh jadi kami kurang memahami makna anis sabi hatta yahtalim.
Sebab itu kita duk gaduh dengan anak kita yang belum balik tu. Mayang. Tak sembayang masuk api neraka. Tersalah sebut. Itu silap. Dia kalau belum balik, dia tidak dipertanggungjawabkan, Kak. Tapi kita wajar untuk mengajaknya melakukan perkara yang sama apa yang kita buat. Itu cerita ilmu. Puasa. Jangan sampai biru bibir dia, engkau suruh dia puasa. Dah pukul 6.30. Oh, mama tak larat. Lagi setengah jam. Astaghfirullahaladzim. Innallahirrahim. Ingat tak pernah ada kes biru meninggal dunia, anak tu tak puasa. Dosa besar tau mak bapaknya. Minta maaf. Jadi, kalau dia tak wajib, fahamilah hadis ini. Kerana kewajipan itu hanya akan berlaku apabila mereka sudah balik. Yahtalim. Bila dia dah yahtalim, dah balik, dia tak buat dan tiba-tiba mengaku tak balik, dosa pula cerita balik. Kata balik. Malahan bukan setakat berdosa. Dia akan diazab juga. Sehingga selesai azabnya, berpatutan dengan apa yang ditinggalkan, barulah dia akan mendapat gantian yang lebih baik di syurga Allah. Tapi kita ada masa ni, kita pernah buat silap ni. Tak maaf tak? Saya suka cakap benda ni sebab dulu masa kecil, orang duk cakap budak kecil orang tak wajib. Dia jangan gaduh dengan dia. Jangan gaduh dengan dia. Ni kalau anak-anak dengar ni, tepuk tampar dia ni, seronok ni. Tapi memang betul. Selagi mereka belum balik, mereka tak wajib pun buat apa yang kita buat. Maka perhatikan apa yang kita lakukan. Kerana kita memaksa mereka melakukan. Mengajak bukan memaksa, Kak. Nabi tidak mengajarkan untuk kita memaksa anak-anak kita. Tapi mengajak untuk belajar. Kalau mereka tak mampu, maka raikan. Walaupun pada waktu tu tinggal lagi 10 minit. Jangan sampai biru je anak kau. Kalau puasa. Solat pula kau tak jadikan dia biru pula. Masa solat tu lah. Dia ngantuk, kejap lagi dah tu biarlah dia berehat. Aku yang biru kalau dengar gitu. Ustazah hijau terus Ustazah. Ada, aku tak sampai hijau. Aku cakap biru je tadi hari ni, okey? Yang macam-macam. Kenapa biru? Sebab kita fikir solat itu tak seberat puasa. Sedangkan berpuasa, solat itu lebih berat daripada puasa. Tanggungjawab dia lebih berat daripada puasa. Subhanallah. Tetapi tidaklah sampai sehingga menyebabkan kita menyeksa ataupun memaksa sehingga kan kita memukul dia sesuka hati. Tidak boleh juga. Dia ada cara untuk tarbiyah anak-anak kita. Memberi pelajaran dan pengajaran. Okey Kak, pin balik. Macam mana nak pin, tak pandai pula dah. Ustazah yang kena pin, saya straight on the pin. Oh ya ke? Tak boleh kena pin sendiri. Okey. Jadi selepas ini ibu, bila kita memahami tentang pengajaran hadis ini, kita mengajak anak-anak kita ini supaya dia tahu melakukan perkara itu kerana Allah. Dia bukan buat kerana kita. Dia bukan buat kerana mak bapak dia. Dia bukan buat kerana ustaz dan ustazah. Kita pernah melalui zaman tu. Kita buat semua kerana terpaksa. Kerana terpaksa. Tetapi akhirnya kita mengaku dengan keterpaksaan itulah. Kita berjaya untuk melakukannya dengan baik sekarang. Tapi lambat juga tu tau. Sebab terpaksa. Sepatutnya kita memberi kefahaman kepada anak-anak kita. Bila mereka balik, mereka ada kewajipan. Mereka ada tanggungjawab. Mereka ada dosa untuk ditanggung jika mereka tidak menunaikan kewajipan ini. Termasuklah bila dah kita tidur, tak wajib. Bangun tidur, masuk waktu, wajiblah semayang. Kalau kita tak gila, kita wajib semayang. Kalau gila, tak payah semayang lah. Jangan risau. Nak gila ke? Saya unpin. Saya nak tanya, nak gila ke kita? Tak ada orang kat dunia ni yang waras nak gila. Termasuk yang bercakap juga. Tapi mustahil tak kalau kita tiba-tiba diuji oleh Allah begitu? Tak mustahil.
Jadi petang-petang ni, waktu-waktu mustajab dalam majlis ilmu ni, sebutlah ramai-ramai. Wal na'udzu billahi min zalik. Moga Allah tidak menguji perkara yang kita tidak mampu melaluinya. InsyaAllah. Moga Allah memberikan kewarasan dalam pemikiran, kesihatan badan, diri untuk kita menunaikan kewajipan kita kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian, inilah hadis yang saya sangat-sangat dekatlah dengan saya ketika belajar. Kerana dengan hadis ini, alhamdulillah mendapat kelulusan dan kebaikan dalam pelajaran dan pengajaran ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Hari ini menyatakan tentang orang gila sebagai golongan yang terlepas daripada tuntutan syarak. Oleh itu bolehlah dikiaskan pula kepada sesiapa yang hilang ingatan akibat daripada keuzuran. Ada tak orang yang hilang ingatan sekarang ramai? Seketika? Ada. Contoh kalau dia minta maaf cakap dia diuji, dia kena mild stroke ke, dia stroke yang hakikat ke, dan dia tak boleh mampu ingat apa yang dia buat. Maksudnya dia macam orang gila lah. Dia tak wajib lah untuk solat. Tapi kalau kita tanya dia ingat, sekarang waktu apa, solat apa, rakaat berapa, dan dia boleh membaca dengan baik, dan tidak pelat, dan tidak ada, maksudnya bukan pelat yang maksudnya dia memang ada ujian pelat lah, bukan. Ini dia sakit dan dia tak boleh bercakap dengan baik. Maka dia tak layak dan tak wajib untuk menunaikan solat. Dan orang tidur juga termasuk dalam kenyataan hadis di atas. Tetapi bagi orang yang tidur, dia wajib mengqadakkannya kalau dia terlepas waktu yang wajib. Man nama anis solah au nasiyaha fal yusalliha. Sesiapa yang tertidur sehingga dia terjaga dan hingga dia terjaga tu tertinggal solatnya atau terlupa bersolat, hendaklah melakukannya apabila dia teringat. Oh, aku belum solat, maka bersegeralah untuk menunaikan solat yang tertinggal itu. Okay? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Next Kak Amirah. Dan di sini juga bagi walau bagaimanapun orang yang tidur diwajibkan untuk mengqada sembahyang kerana terdapat hadis yang mewajibkan untuk mereka mengqadakannya. Kanak-kanak yang berumur 7 tahun wajib disuruh bersolat. Dan Imam Syafi'i memberikan cadangan di rotan jika meninggalkan setelah berumur 10 tahun. 10 tahun dia tak sembahyang, rotan. Untuk membiasakan melakukan solat. Dan rotan itu ada tempatnya. Bukan suka hati rotan kat mana-mana di badan. Tak boleh. Ulama menyarankan rotannya adalah di tapak kaki ataupun di betis sahaja. Ulama menyatakan begitu. Kerana tapak kaki adalah kulit yang keras, betis juga begitu. Subhanallah. Okay? Supaya, tapi kalau boleh tak payahlah sampai kena pukul kan. Tak payah kena rotan. Kita ajak dia baik-baiklah. Cuma sunnah meletakkan. Dia adalah tanda untuk, dia bukan dalil menunjukkan sunnah Nabi yang maksudnya hadis yang sahih berkaitan dengan rotan ada dekat rumah tu. Itu adalah saranan supaya mengingatkan sahaja. Alim ulama menyatakan perkara itu harus untuk diletakkan supaya mengingatkan. Mereka ada rasa gerun untuk tidak meninggalkan kewajiban ini. Boleh. Tapi bukan memang ada rotan tu, itu bukan kan. Dia kena ada adab untuk merotan juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam lafaz hadis yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi kanak-kanak tadi, selepas kita menyuruh mereka melakukan perkara ini semua dan 10 tahun mereka tak buat, barulah dirotan. Next Kak Amirah. Sabda Nabi SAW, muru as-sabiyyu bis-salati idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Suruhlah kanak-kanak melakukan solat apabila berumur 7 tahun dan apabila berumur 10 tahun. Hendaklah kamu rotan jika dia meninggalkannya. Jadi ibu-ibu dah bolehlah. Nabi menunjukkan rotan ni maksudnya dia adalah ditarbiyah. Fadribu tu dipukul, tapi disebut rotan sebab apa? Kalau biasa pukul ni dia pakai kayu. Kayu besar. Mata tak kena pula kan, kanak-kanak dipukul dengan kayu. Maka ulama menyatakan disebut kayu yang nipis, yang kecil,
menunjukkan bahawa perkara itu ringan, pukulannya ringan. Tapi rotan lagi kecil, lagi sakit. Betul gitu? Pemain mengangguk mak-mak ni. Rotan dengan lidi, Ustazah. Lidi pokok kelapa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita tak minta maaf dengan anak kita dulu pada belum tepat pada 10 tahun, maksudnya dia dah balik, nanti dekat hari akhirat dia tuntut kita, bahaya. Ya Allah, dulu mak aku pernah rotan aku dengan lidi kecuali kita redha. Saya dah redha lah. Dulu saya pun pernah kena macam gitu. Nakal, tak sembayang, tak nak dengar kata sangat. Jadi, tapi saya dah redha dah. Kerana saya percaya apa yang mak bapak saya buat adalah tarbiyah. Jadi ibu-ibu kena tanya anak-anak ibu-ibu. Dia orang rasa tak begitu. Selamat dah arwah bapak saya. Mak saya pun dah selamat dah insyaAllah. Sebab saya redha dah. Tadi siapa tadi tu? Yang rotan anaknya pakai lidi penyapu tadi tu? Bukan lidi penyapu dah lah. Lidi pokok kelapa. Lidi tu kan. Kita raut, kita buat 3. Lepas tu rotan tangan betih dia. Iyalah tu. Lidi penyapu tu kalau kat Johor orang cakap. Tapi Dia penyapu pedih tu dia sangat. secekak. Kalau penyapu tu banyak. Memang ambil 3 je lah. Sama lah. 3 je. Pergi tanya anak kalian. Dia dah redha belum masa mak kita sebagai mak tarbiyah buat begitu? Dia kata nasib baik mama pukul. Kalau tidak, tak ada apa kami. Kalau dia redha, insya-Allah. Hingga innalillahi wa inna ilaihi takut seram aku tengok mak-mak ni sekarang. Hingga dah lah, ada hingga besi. Hanger tak boleh, hanger berat. Ada hanger kayu, hanger macam-macam, hanger plastik. Jangan guna hanger, nanti kau kena hanger pula. Walna'udzubillah min zalik. Jangan buat Dan ini adalah sunnah yang ditunjukkan. Patutnya dia kayu, tapi dikecilkan oleh para ulama disebutkan sebagai rotan. Istilah main plastik je Ustazah, buat pelan-pelan insya-Allah. Pastikan dia akan menyebut macam mana anak kak siapa tadi tu. Kalau mama tak pukul, boleh jadi abang tak jadi manusia yang baik. Contoh. Betul Ustazah. Kita kena pastikan anak kita redha. InsyaAllah. Kalau dia tak redha, kau suruh dia redha. InsyaAllah Allah akan berikan kebaikan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Alhamdulillah Kak Suranai. Alhamdulillah. Itu saja untuk hari ini. Azan dan iqamah kita akan sambung minggu hadapan biiznillah. Apa-apa kalau ada perubahan waktu nanti saya bagi tahu insya-Allah. Ada soalan? Azah, Assalamualaikum. Saya pernah jumpa budak dah dewasa dah. Dia dah berkahwin dah. Dia berdendam dengan bapa dia kerana pukul dia teruk masa dia sekolah dulu. Saya kata sabar, tak boleh buat macam tu. Dia berdendam, dia kata. Dia sampai sekarang ingat, dia kata. Walaupun dia dah berumur, dia dah kahwin, tapi dia ingat, dia kata. Ingat, itulah dia ingat. Dia itu masih soalannya? ingat. Tapi dia tak buat apa-apa dekat bapa dia. Dia cuma ingat apa dia buat. Tapi dia sampai kat saya. Itu yang soalan tu. Tak boleh kita pukul anak-anak dengan kasar. Ustazah Terima kasih. Kasar ni banyak dia punya makna yang berbeza-beza. Tetapi tarbiyah daripada hadis Nabi SAW tadi tu, kan dia fadribuhu alaiha tu, pukul itu, makna dari pukulan itu adalah pukulan yang ringan. Ringan je lah. Macam tadi ada seorang kakak, Kak Tuan Mahani tadi tu, pakai hanger plastik dan pukul yang ringan-ringan. Yang ringan itu jangan sampai dia boleh terasa macam tadi itulah. Tapi bila dia dah berlalu, benda tu dah berlaku dan anak masih teringat, memang benda ni kadang-kadang sukar untuk dilepaskan dan dimaafkan. Satu cadangan daripada saya lah kepada sesiapa yang mengalami perkara begini, untuk menjadikan kita redha, ada satu hadis Nabi SAW. Kita ni, anak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, adalah hak milik mutlak kepada ibu bapa kita. Jadi redha ke tak redha, moga-moga segala apa yang telah diberikan oleh ibu bapa kita kepada diri kita dan segala apa yang diberi tarbiyah kepada kita adalah seluruhnya adalah kerana untuk memperelokkan kita punya agama dan kehidupan. Tetapi dia memerlukan masa. Memerlukan masa itu adalah untuk recover dan melupakan kan.
untuk tidak perjalanan yang kelak di hadapan Allah menuju Allah besok adalah satu perjalanan yang berliku. Saya minta maaf Kak Nuraini tadi ya. Boleh kongsi dengan dia, jalan berliku nanti tu, maka selesaikanlah sebelum kita meninggalkan dunia ini. Kita bagi tahulah pada Allah, aku redha dengan apa yang ibu bapa aku lakukan pada diriku. Itulah yang akan menjadi kehidupan untuk diri aku dan menyelamatkan aku di hari akhirat, kerana menunjukkan jalan kebaikan walaupun dalam keadaan yang menyebabkan aku terasa disakiti dan juga aku diperlakukan tidak sepatutnya. Contoh. Jadi sebagai anak, kita ni memang hak milik ibu bapa kita. Maka akhirnya pergilah belajar, mencari ilmu, akhirnya kita akan tenang kerana Allah memberi kita peluang dan ruang. Ibu bapa kita memberikan pengajaran dan ilmu ketika waktu kita tidak tahu. Boleh jadi terlalu sedikit, mungkin boleh jadi terlalu kasar, tetapi tetap memberikan pengajaran yang besar. Moga-moga ia menjadi jariah kebaikan walaupun kita terasa sakitnya itu. Jadi maafkanlah, moga-moga kita akan menjadi lebih baik bila kita berusaha melepaskan dan melupakan. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja untuk petang ni. Terima kasih banyak untuk kehadiran ada ibu-ibu yang singgah pada majlis ilmu kelas fiqh mazhab Syafi'i ini bersama keluarga besar Gema Nur Iman. Singgahlah di YouTube rasmi Gema Nur Iman, boleh singgah di Instagram saya untuk rakaman juga selepas ini untuk buat murajaah. Percayalah, ini adalah satu tajuk di mana padanya bila kita faham, anak-anak akan diberi kesedaran oleh Allah dengan penuh rasa kasih sayang untuk melakukan perintah Allah ini. Tetapi boleh jadi kita selalu fikir susahnya anak-anak dan zuriat kita ini mendengar kata kita untuk dia tunduk dan rukuk kepada Allah. Yang ini agak sedikit menyesakkanlah pada ibu bapa. Saya minta maaf kerana kita pernah dan banyak kesilapan kepada Allah. Jadi Allah uji dengan kesusahan untuk kita tarbiyah anak-anak kita untuk mentaati perintah Allah. Jadi sama-samalah antara ibu dan bapa dan anak-anak, jika di kalangan anak-anak kita yang mempunyai, minta maaf, malas, susah untuk dinasihati, sukar untuk bangun menunaikan solat, kitalah yang kena banyak bermuhasabah diri sebagai ibu bapa. Apa yang kita dah bagi pada mereka, makan minum mereka, makan pakai mereka, adakah semua perkara-perkara yang baik? Boleh jadi ada perkara yang bercampur dengan perkara syubhah. Sebab itu mereka sukar untuk mendengar dan menerima nasihat kita. Jadi janganlah kita melakukan kekasaran pada mereka pada waktu yang tidak selayaknya. Kalaulah dah 10 tahun dan dah balik, bolehlah merotan, bolehlah memukul, tapi pukul dengan yang paling sedikit dan paling minimum. Kerana kalau dia menjadi seperti contoh cerita tadi tu, takut-takut kita akan ditimbal balik kelak di hari akhirat. Wal na'udzubillah min zalik. Kita semua akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang pernah kita lakukan. Wal na'udzubillah min zalik. Itu saja untuk petang ni. Terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Saya minta maaf jika terkesar bahasa, tersilap bicara. Saya serahkan semula kepada Kak Amirah. Silakan. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jaza Ustazah. Alhamdulillah. Hari ini satu tajuk orang yang wajib bersolat, insya-Allah. Pentingnya kita menjaga solat kita ini, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Al-Tirmizi, perkara pertama yang akan dihisap pada diri seorang pada hari kiamat daripada sekalian amalnya ialah solatnya. Jika solatnya baik, maka ia akan berjaya dan menang. Jika solatnya rosak, maka dia akan rugi serta menyesal. Jadi semoga kita tergolong di kalangan orang-orang yang mendirikan solat. Begitu juga dengan keturunan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita pada petang ini, masya-Allah.
Ustazah, saya nak buat sikit hebahan. Boleh. Pada pukul 8 malam ini, kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan bacaan Yasin, tahlil, doa dan surah Al-Mulk. Juga kuliah isyak kita 9.15 malam bersama dengan Al-Fadil Dr. Ashraf bin Suwarin InsyaAllah. dengan penulis buku dosa-dosa besar yang tidak ditakuti pada pukul 9.15 malam, insyaAllah. Jadi teruslah bersama-sama dengan Kemenul Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Yang ini saya mewakili Kemenul Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan surah As. Saya Ya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'mah bi ni'mati tatimmu salihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Rahman. Rabbana taqabbal minna ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana. وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتعاملنا وقراءتنا وتجمعنا برحمتك يا ارحم الراحمين انك السميع الدعاء. اللهم اجمعنا هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا لمقصرنا لعاملنا لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأخواننا خصوصا في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا الصبر واثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa insyaallah.